Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang berhubung dengan kaedah mengesan kerosakan buah pinggang di peringkat awal secara mudah. Kaedahnya ialah kita dengan menggunakan ilmu tradisional yang mudah-mudah lah, daripada bersumberkan daripada beberapa ilmu tradisi bangsa-bangsa tertentu, agar kita dapat mengelak dari kemudiannya nanti terkena dialisis. Jadi tentunya kita cubalah untuk mengelakkan diri kita daripada suatu hari nanti kita terkena dengan dialisis, iaitu dengan menjaga kesihatan buah pinggang kita. Jadi ni organ buah pinggang kita. Kalau kita lihat di sini, kedudukan buah pinggang yang sebelah kiri tu kelihatannya seperti tinggi sedikit berbanding dengan yang kanan. Dan di atas daripada buah pinggang tu terdapat apa yang dipanggil adrenal gland ataupun kelenjar adrenal. Salah satu daripadanya ialah mengeluarkan hormon adrenalin yang selalu orang sebutlah. Itu kan hormon adrenalin. Ini mesin dialisisnya. Jadi kalau kita tengok gini ni, kita yang sihat lagi lah. Takut kita melihatnya. Kita cuba untuk mengelakkan diri kita daripada terpaksa menggunakan alat ini kemudian nantilah. Jadi kepada teman-teman kita yang telah pun menghadapi terpaksa melakukan dialisis 3 kali seminggu tu, mereka sangatlah faham akan kesusahan yang terpaksa mereka tanggung. Jadi kita yang masih sihat, kita berusaha lah untuk mengelakkan diri kita daripada berlaku kerosakan pada buah pinggang kita. Itu yang saya ingin membincangkan di peringkat awal. Jadi di sini ni, untuk kaedah kita mengesan sekiranya keadaan buah pinggang kita berlaku kurang sihat di peringkat awal, mungkin baru 10, 20, 30% masih berfungsi tapi sudah kurang sihat, kita dapat kesan peringkat awal, maka kita dapat berbuat sesuatu dan dapat menyembuhkan semula buah pinggang tu. Dengan yang demikian, kita dapat mengelakkan diri kita daripada menghadapi kerosakan buah pinggang secara total dan terpaksa melakukan dialisis. Jadi kita sama-samalah kita ikuti perbincangan ini untuk kita mengesan. Kemudian nanti dalam video ini kita hanya berbincang tentang bagaimana nak mengesan. Video berikutnya nanti kita akan bincang bagaimana pula kalau ditakdirkan kita menghadapi masalah buah pinggang kita, macam mana pula kita dengan secara mudah ilmu tradisi yang sama pun sebenarnya kan, macam mana kita nak menyembuhkannya. Tapi sekiranya kita perlu untuk berjumpa dengan doktor, maka pergilah. Ini secara mudah, secara kita sendiri DIY, do it yourself. Boleh dibuat sendiri pun tanpa bantuan. Tapi kalau ada bantuan daripada ahli keluarga, ia lagi mudah lah. Tapi apa yang saya akan bincangkan ini boleh dibuat sendiri. Kita sendiri mampu untuk membuatnya, jadi mudahlah membuatnya. Jadi, ini contohnya bagi orang yang terpaksa melalui proses hemodialisis, dialisis ni kan, darah dikeluarkan melalui salur tu masuk ke dalam ni mesin dia ni. Mesin dia kemudian diproses di situ, darah yang dah bersih masuk balik ke dalam tubuh. Jadi benda ni kan, darah kita kan sentiasa berpusing gitu kan, mengambil masa lebih kurang 4 jam gitulah untuk selesai pembersihannya. Jadi dalam masa berlaku penapisan ni, keluarlah air ni kemari. Pasal kan buah pinggang tu kerjanya memisahkan, menapis air yang ada di dalam darah untuk masuk, jadi untuk keluarkan airnya masuk ke dalam puding kencing dan kemudian kita boleh pergi kencing. Tapi kerana buah pinggang tu dah rosak, tak dapat berfungsi, jadi terpaksa mesin ni buat kerja lah. Bila mesin buat kerja, air kencingnya tu keluar di sini lah, taklah keluar ikut puding kencing ataupun kemaluan kita. Ini ni bagi setengah pesakit buah pinggang ni, ada yang langsung tak kencing, ada setengahnya tu kencing sedikit, tak tentulah. Itu yang terpaksa ditimbang, airnya ni ditimbang, ada 1 kilo ke 2 kilo ke, direkodkan. Jadi daripada situ kita dapat meneliti keadaan pesakit tersebut lah. Jumlah air yang keluar tu akan membantu pihak doktor untuk berbuat menjaga kesihatan pesakit lah, lebih kurang macam tu. Jadi macam ni lah, ini keadaan gambaran orang yang sedang di dialisis tu ya. Jadi kita yang masih sihat, cubalah, terutama anak-anak muda tu tadi kalau kita dapat mengelakkan diri daripada terkena begini kan, betapa mudahnya, betapa beruntungnya lah. Ni macam ni contohnya, ada pernyataan daripada mana ni,
Ketua Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Bahari Awangah. Keluar ni berita Malaysia. Pesakit buah pinggang dijangka meningkat sehingga 106,000 orang menjelang 2040. Maknanya 20 tahun lagi. Kecut kita dengarnya kan ya. Jadi macam mana kita untuk mengelak? Jadi mengelak ni kita kena mendeteksi awal, lepas tu kita buat sesuatu. Kalau kita sihat-sihat begini, kita nak pergi hospital untuk nak buat checking, buah pinggang kita ada rosak ke tidak, rasanya berapa gerak je lah yang manusia kita ni yang buat lah kan. Jadi ni cara mudah, cara tradisi, buat sendiri kat rumah, tak payah pergi klinik ke apa. Tapi kalau nak pergi klinik tu bagus. Tapi ni secara DIY, secara tradisi, kita deteksi apakah buah pinggang kita ada kerosakan ke tidak. Lepas tu bila ada kerosakan, kita berbuat sesuatu. Kalau nak berhubung dengan pihak hospital lagi bagus lah. Tapi secara sendiri kita boleh berbuat sesuatu juga. Jadi gabungan di antara cara tradisi dengan cara moden akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ni tadi tu kat bawah tu tadi ada pernyataan tapi ni kecil tak nampak. Jadi saya besarkan di sini. Ni gambar tu tadi bawahnya ni. Penghujung 2016 terdapat 39,711 pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara. Itu tahun 2016. Ada sekitar setahun lebih yang lepas tu saya mendengar berita di TV3 kalau tak silap disebutnya sekitar 40,000 pesakit buah pinggang ni. Jadi kan dekat-dekat situlah kan ya. Tu tadi dia kata dalam 20 tahun lagi 106,000. Tak kecut perut kita, dua kali ganda setengah tu. 40,000 kalau 2 kali ganda 80,000. 106 2,5 kali ganda. Jadi kalau kita boleh mengelakkan diri kita, macam mana? Jadi kalau 39,711 tu kita bagi dengan penduduk Malaysia 32 juta, lebih kurangnya 1,200 pesakit buah pinggang yang kena dialisis bagi setiap juta penduduk. Ataupun 1.2 orang bagi setiap 1,000, yang maknanya 12 orang bagi setiap 10,000 penduduk. Mana kalau ada 10,000 penduduk, ada 12 orang yang kena dialisis. Bayangkan berapa banyak mesin yang kita nak kena bubuh. Saya pun tak tahu sekarang ni ada berapa banyak mesin kat negara kita ni kan, untuk nak menampung pesakit tu tadi. Ni kaedah macam mana kita nak deteksi, mendeteksi status buah pinggang kita. Ada ke 10% ke 20% ke 30% ke. Jadi pasal buah pinggang ni, dia dah dua-dua rosak, baru kita sedar. Bila tu barulah kita pergi hospital. Dah hujung. Jawabnya kena dialisis lah. Tu dah tak boleh buat apa pasal dah dua-dua rosak. Ni masalah pada organ buah pinggang ni. Dia tak ada alam, tak ada apa, tak ada amaran, tak ada apa. Amarannya kita dah parah. Tu yang terus pergi ke dialisis. Tapi kalau kita ada tanda awal, kita dah dapat deteksi awal, kita buat sesuatu, insya-Allah kita dapat mengelakkan diri kita. Ni yang kita nak cuba secara tradisi ni. Dalam ilmu refleksologi pada tapak kaki ni kan ada dalam betul-betul ni gambar ni banyaklah di mana kata di sana sini, buku pun ada, dalam WhatsApp selalu orang bubuh, dalam Facebook pun ada. Ni kiri, kanan, ni kiri, ni kanan, dia kanan kiri. Ada dua buah pinggang kan. Jadi kita cara kita nak mendeteksi ni, kita letak minyak lah kawasan sini. Ni sekira-kiranya tengah ni kan dia ni tengah sini, kemari sikit. Tu. Jadi dia tak berapa tengah lah jadinya kalau daripada itunya kan. Jadi sekira-kira kawasan sini kita letak minyak, kita mula kita urut-urut dulu. Lembutkan dulu otot di sekitar situ tu, kemudian kita tekan. Kalau kita tekan tu, kita terasa tajam, menyucuk, tu maknanya ada masalah. Maknanya kesihatan buah pinggang kita tu dah menurun. Jadi kita kena buat sesuatu. Buat juga yang sebelah kiri. Jadi daripada situ kita dapat tahu apakah sebelah je atau dua-dua belah. Jadinya kan. Jadi ini satu tanda pertama. Kalau ada nyucuk tajam, kita tekan tu menajam, rasanya tu tajam macam menyucuk, tu kita ada masalah. Ini hemorefleksologi tapak kaki. Sekarang kita tengok hemorefleksologi tapak tangan pula. Secara petanya tu kan pada tapak kanan ni buah pinggang, kedudukannya di sini. Ni ambil ni ke bawah sikit, ke kiri. Kiri ni tidak di tengah betul. Kemari sikit. Ambilnya, lebih kurangnya ni.
Ni kalau ni kemari. Ni kemari, sini sikit. Jadinya tu kan. Kawasan sini sama juga. Kita tak minyak. Kita urut-urut dulu, lembutkan ototnya. Kemudian baru kita tekan. Kalau tekan, ada rasa tajam menyucuk. Ya, itu menunjukkan bahawa pinggang kita ada sedikit masalah. Masih berfungsi. Kita boleh kencing, kita boleh apa lagi segala semua kan. Pasal dia mungkin baru 20%. Jadi 80% lagi masih boleh mampu untuk nak menapis. Cuma kalau boleh kita nak dia 100% lah. Jadi macam mana itu kan. Ni kaedah ketiga pula. Kaedah ni adalah menggunakan ilmu shiatsu Jepun. Jadi ilmu shiatsu Jepun, cuba kita tengok ni KI. KI ni kit ni. Zone dia 4 segi macam ni kan. Di kawasan lebih kurang pinggang belakang. Belakang bahagian pinggang. Ni. Bila kita tekan di sini ni, kalau kita terasa sakit, tu ada masalah lah tu pada buah pinggang kita. Jadi ini satu lagi kaedahnya kan ya. Dan ini ilmu shiatsu ni dah beribu tahun dahulu wujud kan ya. Tapi bila kita tengok pada sains ilmu perubatan moden, ni buah pinggang kita, ni saraf kita ni. Zoom, kita tarik. Saraf ni rupanya dia keluar daripada saraf tunjang tu dekat kawasan sini ni. Ni kawasan ni. Nampak tak? Jadi ilmu shiatsu Jepun ni yang dah beribu tahun tu, bila sains moden, perubatan moden mengesan aliran saraf ni kan, saraf tunjang kepada saraf, kepada organ-organ. Rupanya daripada ilmu shiatsu Jepun ni adalah kawasan tempat saraf keluar. Daripada saraf tunjang tu keluar untuk pergi ke organ buah pinggang. Nampak tak kaitannya? Sebab itu kita kena hormat dengan ilmu-ilmu tradisi ni. Dia ada asas dia. Walaupun masa tu tak ada lah kata orang tu X-ray ke mikroskop ke apa ke, ada benda-benda macam tu tak ada, tapi dia sudah dapat mengesan dan tepat tempatnya. Tu. Sekarang ni masih ilmu shiatsu Jepun lagi, tapi bahagian depan perut. Dipanggilnya hara, H-A-R-A, hara, bahagian depannya. Ni KI kit ni macam U kan. Ni jarak daripada pusat ni kemari, senang cakapnya jarak kemari, jarak ke sana, jarak kemari ni lebih kurangnya 3 ataupun 4 jari daripada sini. Bergantung pada saiz tubuh. Kalau saiz yang besar, badan besar, 4 jari daripada pusat kan, kemari 4 jari, ke sana 4 jari, kemari 4 jari, kemari 4 jari. Lepas tu kita buat U macam ni, tebal sikit kira 2 jari. Kemudiannya kita tekan. Ambil 3 jari, jadi telunjuk di tengah jari hantu lah. Itu kan ya. Kita letak minyak dulu lah kawasan sini ni kan. Kita tekan ni, kita pusing lawan jam. Zup, 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 zup. Ada ke tidak kita rasa mula perlahan dulu, lepas tu second roundnya tu kita tekan lagi dalam sikit, kuat sikit, makin kuat macam itulah. Ada tak rasa menyucuk? Sakit, lepas tu dia macam menyucuk. Kalau kiri sakit, maknanya buah pinggang kiri ada masalah. Kalau sebelah kanan sakit, maknanya buah pinggang sebelah kanan. Kalau dua-dua sakit, dua-dua lah ada masalah. Nampak? Dah 4 kaedah kita untuk nak mendeteksi kena tahap kesihatan buah pinggangnya. Memang buah pinggang masih elok lagi, masih berfungsi lagi, tetapi mungkin dah 20 ke 30% kekurangan, kurang berfungsi lah jadinya kan. Jadi katalah tak cukup lagi. Ini kita pakai satu lagi gabungan ilmu pula. Gabungan ilmu meridian tubuh, ilmu shiatsu Jepun dengan ilmu Paida Lajin. Jadi ini kita ambil garisan meridian organ buah pinggang, kidney yang di kaki. Ni tapi kat sini ni tak berapa jelas. Tapinya ini dah ni, sebelah sini ni. Daripada kelengkang kita ni turun ke peha, ke belakang lutut ni, terus ke betis, terus ke belakang buku lali ni, terus ke bawah sini. Nampak tak? Ini dia pergi kepada titik refleksologi tadi. Ni. Inilah meridian kidney, meridian buah pinggang kita. Jadinya dalam ilmu ni, dalam ilmu Paida Lajin, gabungan ni tadi ni, ilmu meridian tubuh, ilmu shiatsu dan ilmu Paida Lajin ni, kita tepuk. Tapi untuk mendeteksi, kita tepuk kawasan sekitar lutut saja. Sekitar lutut saja. Jadi macam ni. Ambil ni contoh. Ni kaki kanan bahagian dalam. Ni kaki kanan bahagian luar. Ni kes lain lah. Ni ambil yang ini saja. Nampak ni. Kaki kanan bahagian dalam. Ni peha. Ini
lutut, belakang lutut, ini betis ini kan. Nampak? Ini garisan meridian kidneynya. Jadi kita tepuk kawasan sini. Kita tepuk memula perlahan, makin kuat, makin kuat, makin kuat, sekitar 3 minit hingga 5 minit. Seberapa kuat yang kita tahan lah. Tapi kalau kita ada masalah, dia rasanya perit sangat. Mungkin tak boleh nak kuat sangat lah. Dan di situ yang kadang-kadang kita perlukan orang lain. Kalau kita tepuk sendiri, kita pengelat. Kita tak boleh nak tepuk kuat. Kalau orang lain yang tolong tepuk kan, bolehlah kan. Kita tinggal menahan sakitnya je lah. Ini contoh ni saya buat ni. Ni OKU, orang kurang upaya. Jadi saya sendiri yang membuatnya. Dan saya tepuk tu agak kuat juga sampai dia gigit bibir jugalah kata orang tu kan. Ni kita dapat macam gini. Jadi kalau kita ada masalah pada buah pinggang, kita akan nampak macam gini ni. Dia akan memerah, kadang-kadang sampai peringkat itu merah kehitaman. Macam gini ni. Jadi birat macam lebam lah kan. Bila gini, maksudnya bila keadaan macam ni, meridian tubuh kita itu ada blockage. Dia konsep di dalam paidalajin, ilmu meridian tubuh, apa semua ni kan. Shiatsu semua ni. Apabila meridian tertentu tubuh kita ada blockage, halangan, maka organ yang terlibat akan kurang sihat. Jadi kaedahnya buang blockage tu. Jadi macam mana nak membuang tu kita bincang nanti. Jadi setakat ni kita bila ada blockage macam ni kita nak tahu je, oh ada blockage. Nanti yang buah pinggang kita ada masalah tu. Tadi dengan refleksologi, tapak kaki dengan tapak kanan, tapak tangan kan kita dah tahu. Kita dah boleh dapat deteksi. Lepas tu kita pakai ilmu shiatsu, dah bahagian belakang pinggang dengan bahagian depan perut tu tadi kan, kita dapat mengesannya juga. Simpulan ujung itu kita tepuk macam ni pun ada masalah juga, confirm. Maknanya sah kita punya buah pinggang ada masalah lah macam tu. Ni sebelah kanan, sebelah kiri macam mana pula, macam tu lah kan ya. Jadi daripada katakanlah 5 kaedah ni semuanya positif, semuanya menunjukkan permasalahan pada buah pinggang kita. Katakanlah dua-dua, kita ni takkan nak nanti hujungnya kita melalui proses dialisis seminggu 3 kali. Macam kecut tak kita? Bila kita kecut tu kita kena berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya tu buat sendiri pulanya tu. Macam mana nak buatnya tu, ilmunya sama. Cuma nanti kita akan bincang di dalam video yang berikutnya. Kalau tak nanti panjang sangat pula video ni. Jadi video yang ini ni hanya setakat untuk mendeteksi. Jadi setakat ni kalaulah ada permasalahan begini ni, maka kita berawaslah. Macam mana kita nak buat. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan kita mengesan begini ni, kita dah menjadi satu kesedaran kepada kita yang kita kena buat sesuatu, dan macam mana kita nak berbuatnya kita akan bincangkan di dalam video yang berikutnya. Mudah-mudahan video kali ini ada kemanfaatan untuk anda sekalian, dan sekiranya anda suka akan video ini, silalah di like dan di subscribe ya. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk saya, untuk kita membuat video-video berikutnya lah. Jadi untuk kita berkongsi pengalaman. Jadi sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.